Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis di trading view untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam ni Zul akan lebihkan fokus kepada macam mana kita nak cari coin yang bagus untuk kita holding untuk long term. Dan Zul akan tunjuk juga coin-coin yang kita boleh masuk take profit, kemudian kat mana kita nak buy coin-coin ini. So nanti tu akan tunjukkan macam mana kita nak cari platform kat mana, ada nak buy di Binance ke, nak pergi crypto.com ke, di apa, di KuCoin ke, di Huobi ke. So macam mana kita nak cari coin-coin. Certain coin memang tak ada di exchange ni, dia ada di kawasan lain lah. So malam ni tu akan tunjukkan macam mana nak beli coin yang kecil-kecil tu. So guys, sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap dulu. Macam biasa kita akan review market secara keseluruhan. So sebelum tu guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain, so bantu Zul untuk dapat 10k subscriber. So guys, let's go kita review market untuk malam ni. So tempoh 12 jam untuk hari ni, apa yang dah berlaku di coin market cap. So di coin market cap, tengok total market berada di 2.12. Ini bermakna berlaku pengurangan daripada pagi tadi. Pagi tadi dalam 2.15 ataupun 2.18. So berlakukan pengurangan tu, berlaku pengurangan 2.49%. So macam biasa, bila total market menurun, kita expect harga coin juga akan menurun. So tengok volume hari ni hanyalah 109 bilion. So expect berlaku juga penurunan untuk volume untuk hari ni. Kita tengok berapakah percentage untuk penurunan tu. Okey, berlaku sedikit peningkatan percentage 30 expected untuk pagi tadi, maybe dalam pagi tadi dalam 102 bilion. So pagi ni malam ni 19, so ada peningkatan lah 3%. And then tengok juga dominant BTC berada di 42.1%. So berlaku peningkatan dalam Bitcoin. So Bitcoin dominant kata pagi tadi 41 something to 42.1 dan Ethereum 19.2. So kita expected harga Bitcoin untuk hari ni Bitcoin sedikit dropping dengan banyak lah. So banyak tak banyak, banyak mana nanti kita tengok di chart. So let's go kita tengok review secara coin, di coin, harga coin semasa. So tengok Bitcoin berada di mana. So Bitcoin hari ni malam ni pada 47.44. So pagi tadi lah 48. So dropping 1.7%. So untuk Ethereum daripada 3.6 jatuh kepada 3.6k jatuh ke 3.4k dalam percentage untuk tempoh 12 jam ni. Walaupun 24 hours kita belum complete lagi 24 hours. 24 hours 8 pagi dengan 8 pagi ke 8 pagi besok. So expected untuk hari ni 12 jam, tempoh dalam 12 jam tu 4.80%. Tu mostly semua dalam break. Cardano juga daripada 2.43 jatuh 2.37, 4%. Binance juga 4%. So mostly memang semua melakukan je. Tengok Solana more jatuh 1.3. So hopefully orang kata harap-harap hujung bulan dapat sempat Zul buy lagi untuk Solana ni. So bila Solana ni jatuh nanti almost dalam $100, Zul akan grab buy untuk long term. And then Zul akan tunjukkan manakah coin yang sepatutnya buy sekarang, di manakah coin tu nak cari. So nanti Zul akan tunjukkan nanti apa yang Zul terangkan awal-awal tadi. So harga lain semua dengan jatuh, Polkadot 5%. So ada yang coin naik hanyalah Avalanche. So Avalanche atau Avax ni yang melakukan kenaikan sebab apa? Avalanche lah ada kata ekosistem juga. Ada banyak ekosistem. So nanti Zul akan tunjukkan Avalanche tu apa coin-coin ekosistem tu. And then kat mana kita nak buy. Kalau nak buy coin ni, kat mana kita nak buy coin under ekosistem Avax ni. So mostly semua melakukan penurunan sebab apa cakap tadi, total market dropping. So maksudnya memang rate hari ni semua jatuh, tapi jatuh tu tak banyak, orang jatuh hanya sedikit je. Apa pun orang kata memang rate day untuk hari ini. So guys, let's go kita pergi ke coin ke trading view dulu untuk tengok market secara keseluruhan di total market. Kenapakah price drop hari ni? So first kali kita akan pergi ke total market. So kenapa total market drop hari ni? So total market drop, so macam pagi tadi Zul expected bila kita sampai saja sini expected boleh berlaku rejection, dan rejection dah pun berlaku. So pattern ini adalah kata valid untuk kita patut kita monitor. Kemudian di bawah ni naknya pagi tadi Zul ada monitor satu lagi yang baru. So yang ni Zul akan buang sebab apa? Yang ini kata Zul tak sedap hati tengok dia punya kata cara Zul tarik tu, sebab apa? Banyak shadow. So macam cakap untuk di crypto kan, di crypto shadow itu penting. Tak apa-apa, shadow tu kadang bermain peranan jugalah. So apa yang Zul ambil sekarang, Zul ambil daripada point ni, Zul akan tarik yang Zul dah tarik baru 1, 2,
tiga touch kata memang cantik dia touch tu. Zul ambil ini. So ini adalah kata trend line tu di bawah. So now apa yang Zul tengok sekarang ialah di total market kita sedang buat sedang buat pattern bullish, iaitu pattern falling wedge. So falling wedge dengan percentage untuk dia naik adalah 68% ke atas. So menyebab sebenarnya di total market Zul sedang menunggu couple handle. So cup dah pun berlaku, cuma sekarang tunggu handle. So handle dah pun kata potential berlaku. Sebab apa? Handle ni selalunya dia akan buat satu sama ada pattern foto pattern bullish lah, senang pattern bullish tu, banyak pattern bullish ni. So siapa nak tahu macam mana kena tahu itu pattern bullish ataupun pattern bearish, so tunggu besok hari Sabtu Zul akan buat live pukul 9 pagi dan juga 9 malam. So itu Zul akan buat live, and then masa tu siapa yang dah join membership kat situ dia boleh tanya apa saja nak tahu, dan Zul akan ajar macam mana nak tahu macam mana pattern terbullish, berapa persen dia naik. So Zul akan ajarkan besok. So mostly siapa membership besok boleh tanyalah soalan di live besok. So untuk malam ni kita tengok ini yang Zul tengokkan. So sekiranya sepanjang malam total market, kenapa total market jatuh? So macam cakap, kita ada sikit major resistance kemudian minor resistance. So price tambah jatuh. Now kita expected untuk total market drop. So drop sampai mana? So macam cakap, kita ada expected boleh jatuh sampai lagi trend line ini. So untuk yang ni, untuk confirmation dia jatuh bawah macam mana, sama juga kita akan tarik Fibonacci minor support, swing high, swing low to swing high ini. So kita ada minor support yang ini. So sekiranya total market drop bawah ini, kita akan expected total market akan terus drop ke mana-mana dalam trend line ni. So expected kalau kat sini yang paling cantik ialah di kawasan trend line dan kawasan support 1.8 trillion. So sekiranya ini berlaku, kita akan expected ada mass dropping ke bawah, and then expected semua coin juga akan melakukan dropping. So itu yang Zul nampakkan untuk short term itu hanya ada pergerakan short term. Kemudian sekiranya ada drop lagi bawah, kita expected kita ada lagi bawah ni. Apa pun cakap, prepare apa yang berlaku. So apa yang Zul expected untuk ini, hopefully kita akan follow yang ni, kemudian kita akan buat breakout. So buat breakout ni ada commission untuk handle, dan handle ni akan confirmkan kita punya kapal handle. So kapal handle tu break saja kapal handle yang atas ni, kita expected price tu akan pergi ke total market lah 3.6 ataupun more than 3.3 trillion. So itu yang Zul nampakkan total market. So babi kita tengok dalam untuk minggu ni, macam cakap bulan 9 adalah bulan paling bearish dalam market. So walaupun hari ni maknanya Zul tengok dekat YouTube Europe sana semua kata sedang bullish. Memang dia orang memang bullish betul. So memang yes, memang bullish untuk long term, tapi untuk short term Zul mau tengok kepada sedikit bearish sebelum kita buat kata bullish tu. Macam cakap, ini adalah Zul nampak sebagai satu opportunity untuk kita, untuk opportunity kita buy more sebelum price tu naik atas. So ingat, kat ini pun boleh berlaku juga apa yang berlaku. Kita boleh monitor kat satu kita possible price tu hanya jatuh di kawasan ni, jembang kawasan ni dan break ke atas. Sebab apa? Kita expect dia akan buat satu lagi pattern, iaitu pattern descending triangle. So descending triangle adalah pattern bearish, tu expected jatuh bawah. Tapi macam cakap, pattern ini sebenarnya weak sebenarnya untuk bullish atau bearish. Sebab apa? Percentage dia hanyalah 58 versus 42%. So dia boleh jatuh mana-mana. So untuk pattern ni sebenarnya kita akan follow trend kat mana kah. Contoh dia trend naik, so kita expected dia akan break ke atas. So kata good position untuk sekarang ni. Maybe kita tengok sedikit dropping tu, tak ada masalah. Dropping untuk total market tu akan menyebabkan harga coin ni akan jatuh. Macam tengok hari ni total market drop sikit 2.49%. Tu tengok semua melakukan rate. So apa yang kita akan buat, kita akan nampakkan ini sebagai satu opportunity untuk kita buy. Sebab apa? Macam cakap, Zul ada target di Phantom, Zul ada target di Luna, ada di Soluna yang Matic Zul nak dapatkan. Contoh yang ni ialah Matic dan Phantom maknanya Zul target nak at least nak dapatkan 1000 coin untuk set satu. Tapi mostly kalau sekiranya ini berlaku, Zul expected Zul akan buy at least Zul nak dapatkan 500 coin di Phantom, kemudian 500 coin di Matic. Kemudian buat ni Zul ada satu lagi coin maknanya Zul akan target. So nanti Zul akan terangkan, iaitu Koti. Siapa Zul buy Koti? So maybe untuk besok Zul akan terangkan kenapa Zul nak buy Koti juga. So antara coin lah yang Zul akan masukkan dalam Zul punya portfolio. So ini yang Zul nampakkan total market. So expected probably akan ada drop sampai sini, and then breakout sini ataupun dia break sini. Expected kalau break ini pun, kalau break bawah untuk ni, expected price breaking swing low lihat tu expected masih sama juga expected dalam kawasan ni. So Zul more kata expected untuk price tu drop ke bawah.
So sama ada kita drop sampai 2 trilion saja ataupun 1.8. So jika mana-mana ni good potential untuk kita tengok dalam market, dalam coin yang kita nak expected good berlaku untuk kata opportunity untuk kita buy sebelum total market break ini kemudian terus pergi ke 3.3 trilion untuk total market secara keseluruhan. So bila total market naik, kita expected apa yang berlaku di dalam coin lain semua juga akan melakukan peningkatan. So itu yang kita nampakkan tu. Lalu kita pergi ke Bitcoin dominance. So Bitcoin dominance kan ni perlu anda untuk monitor sebab apa? Bitcoin dominant kalau ikut menarik banyak ikut dominant. So Bitcoin dominant macam cakap adakah melakukan peningkatan? So baru je buka ni. So kali ikutkan ni BTC dominant telah pun breakout major resistance. Bukan major trendline. Apa itu major trend? Zo ada draw satu trendline yang ni daripada atas ni. Zo akan repair sikit, tengok adakah kata takut kata yang bukan. Zo akan check dulu yang ini. Alright, so kita akan ambil yang ini, kemudian kita ambil maksud yang ni. So okay, hari ni untuk malam ini officially our total market dah pun breakout kita punya trendline ini. So macam cakap, bila breakout trendline ni apa yang kita nampak sekiranya macam cakap agak link apa yang sepatut. So macam yang kita nak ialah kita nak total market meningkat, BTC dominant meningkat, ini akan menyebabkan harga Bitcoin akan melakukan peningkatan. Tapi apa yang kita nampak malam ni macam dia cakap di total market tadi, apa yang kita buat tadi macam tu buat analisis di total market, kita expected untuk total market dropping. So bila kita nampak total market dropping, so semua coin akan melakukan pengurangan. Ini akan menyebabkan BTC dominant akan meningkat dalam market. So orang kata peningkatan ni lah peningkatan yang kita tak nak sebenarnya. Sebab apa? Kita nak total itu market meningkat, barulah BTC meningkat. So peningkatan ini kita akan nampak bukanlah akan menyebabkan harga Bitcoin akan naik. So ini adalah kata semua coin akan jatuh. So expected semua coin melakukan jatuhan. Itulah kita tengok BTC dominant melakukan peningkatan. So ini kenaikan yang kata breakout yang bukan kita nak lah. Yang kita nak ialah dominant total market meningkat, BTC dominant meningkat, akan menyebabkan harga Bitcoin meningkat. So apa yang kita nampak malam ni adalah total market menurun. Inilah yang menyebabkan total market ini meningkat. So bila Bitcoin dominant meningkat, walaupun kita tengok Bitcoin dominant meningkat, kita akan nampak apa yang akan berlaku di price BTC akan turun, all coin akan turun lagi teruk. Sebab apa? Kita tengok total market jatuh. So ini yang bukan nak. So kita nak ialah bila kita total market yang meningkat tu, BTC dominant juga meningkat, barulah kita nampak pergerakan yang menarik dalam Bitcoin. So apa pun kita tengok apa yang berlaku di sini. So expected untuk kenaikan ni sampai mana. So yang ini kita akan mula ambil. So akan ambil Fibonacci untuk minor je, swing low to swing high ni. So kita akan ada resistance ini. So kita tengok sekiranya ini yang berlaku kata dalam market di BTC dominant. Sekiranya BTC dominant berjaya break resistance ni, kita expected dia akan boleh pergi ke 1.6, at least balik ke almost 45%. Cuma yang kita pergi ke 45% ni, adakah masa tu total market meningkat ataupun total market menurun? Sekiranya total market menurun, expected kenaikan kuota percentage ni adalah bukan baik. Kata sebab apa? Walaupun dominant BTC meningkat dalam market, tapi dia menyebabkan harga coin jatuh, Bitcoin jatuh, expected dia akan drag sekali semua coin. So itu yang kita tengok sekarang ni. So kata walaupun breakout dalam negative movement yang kata untuk Bitcoin dan altcoin yang lain. So let's go, kita pergi ke BTC. So tengok apa yang berlaku di BTC. So expected BTC juga akan drop. So kenapa BTC drop? So untuk BTC sebenarnya Zo ada sedang monitor yang satu pattern. Yang pertama yang ni pattern ascending wedge. So yang ni adalah kata daripada subscriber zone ditunjukkan, dan Zo dah pun tengok dan very valid, kata boleh monitor ni. So expected yang ini sebenarnya Zo expected sekiranya gagal break ini, kita expected price boleh jatuh bawah dan jatuh lagi bawah. So jatuh bawah ni tengok point of breaking sini. So sini. So macam cakap, sekiranya ni tengok total market dropping. So kita ada expected total market dropping sampai ke 1.8. Sekiranya 1.8 apa yang berlaku di BTC dominant akan meningkat
dan cakap di walaupun BTC dominan meningkat disebabkan total market dropping, so kita akan expected BTC juga akan dropping. So dropping sampai mana? Zul expected at least kita sampai ke 42. So sekiranya Bitcoin bila 42, kita akan expected hopefully total market hanya drop sampai 2.9. Jika bila sampai 2.9 trilion ni, kita expected dia akan hanya berlaku satu lagi pattern, iaitu pattern descending triangle. So descending triangle adalah pattern bearish dan expected untuk dia break ke atas. Sebab apa? Kita ada momentum yang kuat. Untuk break ke atas ialah kata 42%, untuk break bawah 48%. Mostly pattern ini akan follow dia punya trend. So trend dah melakukan ke atas, so expected price tu akan break ke atas. So complete juga, sama juga kita boleh monitor untuk handle kita. Kemudian kira ini yang berlaku, kita perlu tunggu confirmation untuk break trendline hijau ni, barulah kita akan dapat kata valid confirmation bahawa couple handle kita akan berlaku. Tapi sekiranya orang kata dia break daripada pattern minor bullish ni, minor bullish yang Zul monitor yang ni, so expected kita tak perlu tunggu confirmation ke atas ni, kita dah ada confirmation handle yang berlaku, expected price tu akan terus naik ke atas. So tengok untuk minggu ni menjaga bulan 9, expected mungkin boleh jatuh sampai 42, hopefully sampai 42 je dah, ataupun jatuh ke 38. Tu jika bagi Zul, dia tak kisah pun jatuh apa yang Zul buat, jatuh Zul akan buy more untuk Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin Zul tunggu juga position untuk tambah lagi Bitcoin dalam tu punya wallet. Jika Bitcoin sekiranya ada good position, Zul akan tambah untuk long term. So good position Zul akan tambah ialah di kawasan ni, almost di kawasan trendline ni 4, dalam ikutkan ni ialah dalam 42.2, ataupun expected lagi bawah ni at least dalam kawasan 38. Touch je jebok ni Zul akan buy. Kemudian kata ni, kalau kata 34 ni, aku kata red zone, aku kata trigger alert. Sehingga price tu drop bawah ni, kita expected price akan kembali dalam bearish market. So itu yang tu nampakkan dalam market Bitcoin. So hopefully apa yang berlaku ini akan laku bawah, so expected berlaku. So apa yang tu tengok sekarang juga, kita ada satu lagi ni, yang biru ni belum lagi valid punya. So expected tu sampai at least price ni macam di total market, at least price tu sentuh dulu main ni, barulah Zul akan menjadi valid untuk ini. So sekarang ni Zul hanya akan monitor yang ni dulu. So monitor yang ni dulu. So ini apa yang Zul nampak ialah ini akan menjadi falling wedge. So walau falling wedge ni Zul tak, untuk trendline ni tak berapa complete, tak berapa valid untuk kita ambil. Sebabkan trendline ini kata belum touch lagi yang minor resistance ni. So ini kita boleh monitor, sekadar monitor. Sebab tu buat biru, whatever biru ni sebagai belum valid lagi. So sekiranya ini berlaku, price boleh berlaku, expected akan berlaku wedge. So panel wedge juga expected untuk boleh break juga atas. So even price jatuh 42, even jatuh 47, kita masih lagi dalam pembentukan wedge. So ingat falling wedge 68% untuk break ke atas. So juga jangan takut, jangan panic sell. Gunakan ini sebagai satu opportunity kalau siapa-siapa nak tambah lagi dia punya asset Bitcoin. So inilah good opportunity untuk tambah kawasan 42 ataupun 38.2. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So mencakap apa yang kita tengok malam ni, total market ada expected mungkin akan berlaku dropping sikit, BTC juga akan berlaku dropping sikit. So bila BTC drop, total market drop, kita akan expected semua coin juga akan melakukan drop. So ini adalah satu opportunity bagi Zul sendiri. Zul nak coin, so macam cakap Zul, kita akan pergi ke Matic. Sebab apa? Matic sebenarnya Zul target nak buy. So sekiranya kita expected untuk Bitcoin dan total market dropping, so kat manakah potential good potential buy untuk di Matic. Untuk Zul buat ni untuk Zul. So apa yang Zul buat, Zul akan tarik Fibonacci swing low yang ini, kemudian swing high yang ini. So dah dapat kata golden packet ke kawasan ini. So golden packet ni juga kata satu link juga, link dengan Zul punya last support, iaitu box orange yang lebih besar ni. So sekiranya Matic Zul expected sekiranya Bitcoin drop sampai 42 atau 48, kita boleh nampak Matic jatuh balik almost dalam kawasan $1. So juga $1 kalau Zul nak buy at least dalam 500 coin, 20 at least dalam 2000 tu tak salah tu expected tu. So dalam kira 1 aku kata 500 coin, 500 coin darab dengan $1. So expected $500 darab dengan ringgit Malaysia 4.2, tu hanya perlukan RM2,100 untuk dapatkan 500. So macam ni kak, at least tu akan dapatkan Matic 500 coin. Kemudian di Phantom juga tu akan expectkan dapat di aku kata 500 coin tu. Untuk yang kata sekarang lah tu punya hand, untuk kata tu punya matlamat tu nak dapatkan Matic dengan Phantom. So untuk di Matic sebenarnya Zul akan cuba untuk dapatkan price at least di kawasan ini. So dalam $1 whatever price tentu ni, ataupun
sedikit atas maybe dalam kawasan support ini dalam 1.1 ataupun 1.2 tu, antara yang ni 1.1 ataupun $1 hopefully dropping ke dalam lagi. Hopefully dia boleh drop sampai ke trendline ni, drop sampai trendline ni lagilah cantik. Sebab apa? Expected kalau drop kawasan ni mostly dalam 80 sen ataupun 90 sen dolar USD. So kata below $1, so good position kalau tu nak buy. So memang tu tunggu kawasan ni. Hopefully sekejap mati jatuh, macam cakap sekiranya ada lagi rezeki. Bitcoin jatuh 42, mungkin dalam 38 kita expected mati juga boleh jatuh tu sebelum price itu melakukan kenaikan yang drastik. So itu yang Zul nampakkan dalam market. Sebab apa Zul expected untuk berlaku bawah? Sebab apa cakap Zul masih lagi belum cukup tu punya holder back tu. Zul nak lagi coin tu, ada beberapa coin yang Zul target belum dapat lagi, contoh Matic dan Phantom. So Lezo inilah Matic. So kat Phantom Zul expected at least price jatuh dalam sini. So cakap sekiranya Bitcoin drop tadi and then total market drop, kita expected price ni boleh jatuh bawah. So jatuh ni sampai mana? So macam cakap tarik juga Fibonacci. Kalau ikutkan ini adalah Fibonacci yang paling bawah, kita boleh tarik yang pada ini swing low ni ke swing high. Supposedly kita akan dapat Fibonacci antara yang ini 0.5 ataupun 0.8. So whatever price yang jatuh dalam 0.8, 0.5 good opportunity, dan do expected untuk the at least jatuh ke kawasan dalam trendline ni sekiranya BTC drop lah kawasan 48 ataupun 38 ataupun more short term tu akan expected tu boleh ambil daripada price yang ini. So, yang inilah swing low high. So dalam kawasan average ni dalam 0.9 ataupun sama juga dalam kawasan $1. So bagi Zul, untuk kalau Zul nak buy Phantom dan Matic ni, at least Zul dapat grab di Phantom dan Matic under kata below $1 ataupun ngam-ngam $1, maybe $1 lebih sikit sen. So expected Zul adalah good positive untuk buy, and Zul akan buy untuk target. Kemudian sekiranya drop bawah tak masalah, Zul akan grab more and then Zul akan buy untuk Zul akan hold untuk long term. Kenapa Zul nak dengar Matic dan Phantom ni, nanti Zul akan terangkan kenapa. So sebab apa macam tadi awal-awal tadi dia cakap macam mana kita nak cari coin yang bagus untuk kita hold untuk long term. Mudah-mudahan kau tengok coin ni kata memang valid, memang coin yang legit lah, coin yang kita memang takkan ada rug pull, memang coin yang kata in future memang ada value future untuk ke depan. So itu yang tu nampakkan di Matic dan Phantom. So another coin ni yang tu nak balik Koti. So kenapa tu nak balik Koti? So nanti tu akan terangkan besok. So hari ni tu akan tunjuk chart je kenapa tu nak balik. So di Koti sebenarnya Koti dengan price berada di major resistance tu bukanlah good position untuk buy. So expected sekiranya dropping, kita boleh nampak at least dia dropping sampai mana untuk swing low to swing high, untuk at least dia jatuh balik ke kawasan major support. Elok dalam price lebih kurang kalau ikutkan sini untuk Koti, sekiranya Bitcoin drop, total market drop 1.8 trilion, kemudian Bitcoin drop dalam 42k mungkin hanya jatuh sampai sini aja, sikit 0.5 je, 0.2. Kalau jatuh dalam sampai 38, expected boleh jatuh lah. Orang kata Koti ni boleh jatuh sampai kata 24 sen. So sekiranya berlaku macam kat Koti pun tu nak buy juga at least kata maybe dalam 100 coin ataupun sama juga di dalam di Koti ni term dengan Matic dia almost 500 coin. So expected itu tu bukan dalam RM6,000 Malaysia tu. Tak masalah, itu tu boleh keluarkan, and tu akan ada modal tu ada, tak masalah. Memang tekap tu nak buy dulu sebelum kita berlaku naik buran. Sebab apa Koti ni ada good position, tu nak invest di Koti. So nanti saya akan terangkan besok pagi tu terangkan kenapa Koti. Sebab apa Koti ni ada berkait dengan Cardano. Cakap tu memang hardcore pegang Cardano untuk long term. So kata kalau invest Cardano tak invest Koti, ibarat tak complete, tak cukup quorum lah untuk anda punya kata sebagai supporter untuk Cardano. So itu besok pagi tu akan terangkan. So let's go kan, kita pergi ke main topik kita macam ni. Macam mana kita nak cari good coin, bukan macam kata cari shitcoin lah. Kata contoh tak bagilah, nanti ada yang terasa tu apapun. Kata ibarat shitcoin tu bukan shitcoin lah. Kita expected ni bukan shitcoin, adalah good coin untuk kita pegang untuk long term, and expected good coin enggak kita untuk hold dalam bag kita. At least kita nak pegang untuk hold more than 1 year ke atas, untuk 5 tahun ke atas. Coin ni lah good position. So pertama kali anda boleh pergi ke macam juga DeFi 5. So DeFi 5 ni anda tengok macam mana nak buy. So anda tengok kat sini all. So siapa yang nak tengok ni, so dia akan zoom up. So pergi saja, type saja DeFi 5 LIAMA. DeFi 5 ni anda dekat .com. Kemudian anda akan pergi ke page ni, dia akan page ni, kemudian
first coin macam mana nak dapat coin yang anda boleh hold untuk long term. So tengok kat sini, kita tengok ada Ethereum, Solana, Polygon, Phantom, Terra, Avalanche, Binance. So others lagi. So banyaklah bawah ni. So another yang Zo ada sini Harmony One. Kemudian apa lagi Zo ada? Kat Zo ada Harmony One je. So siapa minat token dulu, ada EOS, ada Telos, ada Neo, ada Bitcoin. Kemudian ada siapa itu yang tanya, Zilliqa, Tezos, ada KuCoin, ada Kusama. So siapa yang pegang-pegang coin ni ialah coin memang anda pegang coin yang expected untuk long term, memang ada value. So bagi Zo ada Ethereum, Zo ada Polygon, Automatic, Phantom, Zo tak ada kan, Terra Luna, Zo baru ada sikit, Avalanche Zo tak ada, Binance Zo ada, so Harmony One Zo ada. Tu antara Zo coin yang ada. So kalau nak dapat semua ni, orang kata memang tak terkejar lah, aku kata. Tapi macam cakap, Zo ada antara ni good. Tapi sekiranya ada mana-mana ada coin ni lah, memang ada pegang coin yang cantik. So itulah salah satu macam mana nak cari coin yang kata position untuk ada long term. So kenapa nak buy coin ni? So coin ni, setiap satu coin ni ada ekosistem di bawahnya. Apa itu ekosistem? Dia ada, orang kata ibarat coin ni adalah kata smart contract. Anda ada smart contract. So bila ada smart contract, coin yang kecil ataupun yang kata ibarat kata shitcoin yang bawah ni, kita boleh bina berdasarkan kata ekosistem. So contoh, kita pergi ke Ethereum. So apakah Ethereum? So Ethereum, bawah Ethereum ada coin yang kecil-kecil. The curve lagi, curve, Insta app. So ini yang kata tengok ni, ini yang under ekosistem Binance. So kalau dia ada macam ni, contoh F ada bawah Ethereum dan juga ada bawah Matic. So ini Matic, kita tengok kalau ikutkan Matic, kita tengok ada F. So betul ada F. So ini yang kata anda ada, orang kata ini coin yang anda pegang untuk long term. So ini coin-coin kecil yang anda boleh kata invest jugalah. Untuk invest, untuk cari profit, kemudian take profit tu letak ke dalam major coin. Seperti maybe contoh anda di Polygon ni, anda quick set dapat profit, mungkin anda nak buh di Solana ke di Phantom, so boleh. So coin atas ni good position untuk buy long term. Coin kecil bawah-bawah ni good position untuk anda buat memang aku kata buat profit yang banyak, kemudian expected. Sebab apa? Hanya dia akan aku kata price yang masih murah lah. So untuk yang ni, dia akan bagi satu tip. Contoh kita pergi Solana. So Solana ni, coin ni dah ada banyak, ibarat ada 17. So ada nak invest mana? So senang saja, dia akan kecilkan lagi. Anda pergi ke dia punya TVL. So TVL, siapa yang tak tahu, TVL adalah Total Value Lock. So nak cari coin yang dah total value lock dia tinggi. Contoh yang ni 3.3 bilion, 1.7 bilion, 1.5. So 1, 2, 3, 4. So 4 coin ni good position untuk anda buy juga di Saber, Sunny dan Radium. So sekarang ni macam mana nak buy coin-coin ni? Kat mana? Kalau cari di Binance tak jumpa, cari di Trust Wallet tak ada, cari dia di KuCoin, Huobi memang tak ada. So macam mana nak cari coin ni? Macam mana nak beli ni? So dia akan tunjukkan trik dia. So pertama lagi, anda boleh pergi dua, sama ada anda boleh pergi kat sini live ke ataupun di CoinGecko. So CoinGecko, ingat CoinGecko atau berasal daripada Malaysia. So kalau nak support, ada masalah, pergi CoinGecko. So CoinGecko ni senang je. Pertama tadi contoh sudah ambil di Solana, anda nak Saber. Tu Saber, macam mana nak beli Saber ni? So pergi CoinGecko ataupun live ni boleh. So malam ni saya akan ke CoinGecko. Kita akan type Saber. Alright, Saber. Okay, Saber, tengok SBR. So kita klik kat sini. Kemudian apa yang perlu orang tengok, harga dia berapa? Dalam 0.39 sen. Kemudian kita tengok, alright, kita tengok juga 0.39 sen. Kemudian tengok kat mana nak beli. So senang aja, anda pergi kat bawah ni, dia akan ada tunjuk overview market chart history data. So anda tekan market. So tekan market ni, kemudian dia akan tunjukkan exchanger. Tu ingat ni as exchanger. So exchanger adalah tempat pembelian. So anda boleh pergi kat sini. Contoh Bitmart, MEXC Global, Gate.io, Serum Deck, Radium, so Gate.io. So kat sinilah tempat-tempat anda nak beli. Contoh lagi apa lagi? Contoh tadi kalau ada lagi, kita pergi next kita ikutkan di file lama. Contoh kita pergi ke bawah Phantom. So Phantom, bawah Phantom, contoh kita nak beli Spooky Swap. So kita nak beli Spooky Swap. Kat mana nak beli Spooky Swap ni? Under Phantom. So, sebab apa? Dia kata masih lagi baru untuk Phantom ni. So Phantom tu ada news sebenarnya. Ada news yang cantik. Nanti Zul akan terangkan apa news Phantom. So apa Zul kata memang terburu-buru nak beli Phantom. Nanti Zul akan terangkan. So contoh nak beli Spooky Swap. So type kat sini Spooky Swap. Spooky Swap. Ada Boo ni, Spooky Swap Boo. So kita sama juga, tekan dia, kemudian kita akan ke bawah tengok market.
So kat market tu dia akan tunjuk kat exchanger mana dia ada jual. So ini exchanger dia adalah SpookySwap tu, memang SpookySwap je. So senang je kalau SpookySwap ada Google je. Contoh kita akan type SpookySwap. SpookySwap kita tarik, kita search, kemudian kita nampak ni SpookySwap, kita buka. So SpookySwap adalah orang kata ibarat dia punya ada exchanger di sini lah. So kita perlu create wallet. Kemudian macam mana nak buy, macam biasalah. Maybe kita perlu untuk yang SpookySwap ni selalunya anda perlu beli Phantom lah. Anda beli Phantom dulu. Phantom senang, Phantom boleh cari dekat Binance, dekat dekat UB ada, kat KuCoin ada. So beli Phantom, kemudian Phantom tu anda transfer dekat kawasan ni, kemudian dari Phantom anda transfer dapatkan coin SpookySwap. So senang aja. Orang kata siapa yang baru pun, kata siapa yang newbie, inilah kata satu ilmu yang kalau ada dalam dunia kripto anda boleh tahulah macam mana nak beli sesuatu coin tu, macam mana nak beli, macam mana nak cari. So senang je untuk cari sesuatu coin tu. Itu yang Zul nak terangkan malam ni. Sebab apa? Zul tengok memang price pun boring. Tu expected bercakap expected ada price melaku ke bawah. So dah pun tunjukkan macam mana nak cari coin yang cantik untuk kita buy long term. So kenapa Zul nak buy Terra Phantom? Kenapa Phantom? So ingat Phantom ni sebenarnya dia ada event. So dia expected dalam hujung bulan ni ataupun bulan 10 tu tak ingat. Expected dalam hujung bulan 9 kita expected Phantom akan ada event di Dubai. So kenapa Dubai sebenarnya? Tadi tu ada buat research lagi di YouTube apa semua. And then tu tengok Phantom ni Phantom 2 tahun lepas sebenarnya dia dah ada collaboration dengan Dubai. Apa Dubai? Expected nanti dekat Dubai kata dia ada dia punya mission. Dubai nak jadi yang kata hub utama kripto. Sebab tu dekat Dubai sebenarnya untuk kripto ni, kalau siapa simpan kripto sana, Dubai tak kenakan tax ke atas dia punya kripto. Orang kata semangatnya Dubai ni nak jadi dia punya kripto tu, dia tarik orang kata siapa ada kripto. Sebenarnya ramai orang US duduk dekat Dubai ni. Sebab apa? Kalau duduk kat US, dia punya kripto tu kena tax. Sekiranya ada withdraw je, anda kena tax. So tax tu banyak lah pada US tu. Kalau di Dubai katanya anda withdraw ke buy ke, kiranya duit tu datang daripada kripto, anda tak perlu kena tax. So di Dubai sebabnya di Phantom adalah kata satu tempat untuk kita buy jadi transaksi tu. Phantom ni dia collaboration dengan Dubai. Hopefully kata news nanti ada event Phantom di Dubai. So apa pun nanti kita tunggukan apa yang berlaku tu. Expected bila event tu berlaku and kata kerjasama dengan Phantom dengan Dubai tu berlaku, kita akan expected Phantom akan melakukan kenaikan yang drastik. Sebab apa? Zul expected macam lagi sekiranya ada drop, Zul expected untuk buy more Phantom. At least Zul nak dapatkan 1000 coin. Tapi untuk kata tengok tadi, untuk nak dapat kat mati punya untuk 500 coin tu, at least Phantom Zul akan dapatkan dulu untuk 500 coin. At least Zul ada more dia 500 coin untuk mati. Untuk sekiranya price tu naik kata expected price tu boleh melakukan at least ke 4.2 dalam 3.5 dolar. So juga Phantom good position untuk ada buy untuk long term. So kalau di Choti tadi apa? Choti ni ada kerjasama dengan ADA. Sebab apa? Siapa ingat Choti ni aku kata ibarat memudahkan kerja kita nak buat transaction ataupun urusan, ataupun ibarat Choti ni kita boleh jadi ibarat kita macam nak payment. So, nak payment pakai under Choti memang senang dia punya transaction. So sebenarnya Cardano ada buat collaboration dengan Choti. So hopefully expected untuk Choti sebenarnya kata cakap Cardano expected melakukan smart contract dah release. So expected nanti Choti dengan Cardano more collaboration bersama. Expected juga Choti masih murah lagi 23 sen. So kalau nak pegang ibaratkan Choti dengan Dogecoin tu, more better hold Choti daripada Dogecoin. So itu juga walaupun Dogecoin tu ada 1000 coin tu tak jualkan Dogecoin, boleh juga nanti tu boleh jual. Tapi expected untuk Dogecoin tu hold saja 1000. Sebab apa? Tu ada di position 5 sen tu, good position untuk buy long term. Untuk long term tu di Choti juga tu antara coin yang expected tu nak buy lah. So Phantom mati Choti adalah Zul punya kata next target untuk dia punya dalam portfolio. So guys, itu saja untuk malam ni. So sebelum tu akhiri, Zul nak berterima kasih dulu kepada news membership untuk hari ni. Zul buka tadi kepada Fazrul tu 0 day. So thank you menjadikan membership. So jumpa untuk hari Sabtu Ahad nanti. Untuk minggu esok Zul akan buat live kan untuk di live untuk review secara Sabtu Ahad. Kemudian untuk siapa-siapa lagi yang masih nak join tu, expert anda boleh senang je, sama ada anda pergi ke ni button join ataupun di section ni bawah Zul ada letakkan Zul punya
kata link untuk anda macam mana nak join jadi membership. So expected yang ni lah. So tekan je ni dia akan direct pergi, ataupun anda pergi tengok ni ada button join. So expected anda boleh join tu punya membership dalam gitu. So kalau anda nak support tu, so oleh anda boleh support tu melalui menjadi membership. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So follow tu punya Facebook kat, link ada di section bawah, and then link membership ada di section kat di bawah. So guys, jumpa lagi pagi esok secara live pukul 9 pagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.